الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang kami muliakan, Yang Mulia Pangeran Muhammad Ayub bin Pangeran Ananda Maharaja Pangeran Haji Ahmad, serta kaum kerabat, guru-guru yang kami kasihi, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita ni berada di taman syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Siapa yang mengatakan standard di taman syurga ni, Ustaz? Inikah taman syurga? Yang mengatakan itu ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah yang melabelkan, menstandardkan perhimpunan ini. Hebatnya ialah taman syurga. Bahapa kata ni di taman? Di taman kata ni bersantai-santai, berseronok-seronok. Kerana itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melintasi taman daripada taman syurga, fartahu, santai-santai, relax-relax. Bukan terpaksa, tidak, tapi kita ni santai-santai. Kita ni di taman, santai-santailah. Sahabat pun tanya, "Wahai Rasulullah, apa maksudnya taman syurga, wahai Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majalisul ilmi," majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah kita ni berada dalam majlis ilmu. Dan inilah dinamakan taman syurga. Ulama pun membahaskan macam mana boleh ini ditebelkan sebagai taman syurga. Ulama bahas, ulama perinci lagi. Kenapa boleh ini sebagai taman syurga? Kerana dengan majlis inilah kita ni tahu yang wajib itu wajib, yang haram itu haram, yang sunat itu sunat. Kalaulah indah ada majlis macam ni, kita ni indah tahulah. Ini kelebihan pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggap ini taman syurga. Imam Ghazali pun boleh rujuk kitabnya dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Banyaklah. Dengan ini paling simple perbuatannya, paling besar ganjarannya. Berapa simple ganjarannya? Macam mana boleh simple? Duduk saja. Bis kita duduk. Apa lagi? Tidak ada duduk. Ataupun kadang-kadang ada yang tertidur. Ada yang tertidur? Ada, alhamdulillah. Harap-harap ini adalah yang tertidur. Simple, duduk, dengar, habis. Tetapi subhanallah, masya Allah. Tetapi subhanallah, masya Allah, ganjarannya hebat. Antaranya apa, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Zar, "Ya Abu Zarin, wahai Abu Zar, berpagi-pagi tah." Maksudnya bukan saja pagi, kata ulama, bila-bila masa tah, yang penting belajar ilmu. Pagi engkau belajar satu ayat daripada kitabullah. Jangan jauh, satu ayat saja. Khairum min mi'ati rakaat. Itu lebih baik, kau belajar satu ayat itu, lebih baik daripada engkau mengerjakan 100 rakaat. Satu ayat. Bukannya satu page. Bukan satu juzuk. Satu ayat. Contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apa tu Ustaz? Entah, dah tahu kata itu. Pernah baca. Suara bagus, mantap. Lagu pun bagus. Tapi salah baca tuan. Habis apa katanya? Alif Lam Mim. Oh, Alif Lam Mim. Astagfirullahaladzim. Suara bagus, lagu bagus, tetapi salah baca. Oh, ia baru tahu tu Alif Lam Mim, rupanya katanya. Ia baru tahu tu lebih baik daripada 100 rakaat. Al-Mabis lagi hadis. Sambung lagi hadis. Ya Aba Dharrin, wahai Abu Zar, berpagi-pagi engkau belajar babam minal ilmi, satu bab daripada ilmu. Maksudnya panjang sikit, macam kita ni malam ni. Panjanglah cerita. Mudah-mudahan sampai Isya insyaAllah. Panjang cerita. Tadi satu ayatnya selesai balik. Allahu Akbar. Ini panjang cerita. Umila bihi aw lam ya'mal. Kata Rasulullah, engkau amal ataupun tidak amal selepas itu. Khairum min alfi raka'ah. Lebih baik daripada 1000 rakaat. Macam kita ni malam ni. Allahu Akbar. Lebih baik daripada 1000 rakaat. Rasa-rasanya bolehkah kita ni buat 1000 rakaat seumur hidup ni? Bolehkah buat 1000 rakaat? Kalaupun benar boleh, rasa-rasanya at first and the last lah. Rasa-rasanya lah. Dia akan buat lagi tu. Jangan dulu 1000 rakaat, tanya dulu tarawihnya. Tarawih berapa tuan? 8 ke 20? 8 kita Allah. Tarawih pun 8. Allahumma salli ala sallam. Ini kan 1000 rakaat. Masa itu guru kami Profesor Amin, anak kepada Penazis tu. Yes, kalau saya ini suruh panggil profesor, jangan aku dipanggil tu katanya, profesor tu. Orang barat punya tu katanya. Allah. Habis saya akan panggil apa? Saya panggil doktor pun dia mau. Panggil syekh saja. Jangan panggil ke profesor. Kata juru kami, malam maghrib isya ni jangan tah lain, majlis ilmu tah saja. Maghrib isya tu cukup tah yang lain tu, siang tu cukup tah dunia tu sudah. Maghrib ke isya ni ke masjid dengar orang syarahan. Habis isya balik. Taklah lama sangat. Tapi fadilatnya Masya Allah, tabarakallah majlis ilmu. Itu belum habis lagi tu. Kalau saya akan terangkan majlis ilmu ni kelebihannya, habislah malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Saya berikan kelebihan yang kedua. Apa dia? Kullu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma'i yastaghfirunahum. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi minta ampun untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Apa macam Allahu Akbar. Minta ampun. Kadang-kadang untuk diri kita ni sendiri saja pun payah beristighfar. Untuk diri kita ni, bukan kita ni untuk orang lain. Untuk diri kita ni minta ampun pun payah kadang-kadang. Ini hadir, duduk dan kadang-kadang terlintuk. Semua yang di langit, semua yang di bumi minta ampun. Apa kan ada di langit tu Ustaz? Kosong saja kata, tidak ada pun apa-apa. Mata kita ni. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak ada sejengkal pun di langit itu, tidak ada kosong. Tidak ada kosong, melainkan ada saja malaikat yang sedang rukuk sampai yaumul qiyamah. Ada malaikat yang sedang sujud sampai yaumul qiyamah. Ada yang sedang berdiri sampai penuh langit itu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu semua tu minta ampun untuk orang yang berada di majlis ilmu. Baru di langit. Tapi kata Rasulullah, semua yang ada di bumi pun juga, hatta hitan, sehingga kan ikan-ikan di laut itu. Ikan-ikan di laut. Saya tanya dululah, berapa ikan di laut? Ada yang boleh bagi jawapan?
Sila angkat tangan. Kalau ada yang dapat membagi jawapan, alhamdulillah. Jangan tak jauh, jangan dulu ikan di laut di bumi ini. Ini ikan di Brunei ini tah dulu. Berapa banyaknya saya akan mau tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa? Kalau lah ada yang kita ni sampai yaumul qiyamah lah ini ada dapat orang bagi jawapan. Berapa ikan di laut? Sehingga ikan di laut pun minta ampun untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Itu baru ikan. Kata guru kami, nah katanya, nih saya wallahu a'lam, guru-guru kami lah yang kami banyak istifadah. Nah terjauh ni nah pasir kan. Ia bayangkan, nah pasir. Ni arah tangan gua ni katanya. Berapa ni katanya pasir, berapa butir pasir? Saya kata berapa butir pasir? Dah tahu saya berapa ni di sini ni. Ni pun saya kata kira apa lagi satu bumi yang minta ampun untuk kau katanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal itulah orang yang tahu kelebihan majlis ilmu. Rasulullah jamin. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari majlis ilmu. Di Brunei ni payah pun Ustaz mencari majlis ilmu. Allahumma salli ala Allah. Banyak kita ni. Di Brunei ni syukur kita ni alhamdulillah. Di daerah Brunei. Saya saja tiap-tiap malam mengajar. Kecuali malam Jumaat lah. Kenapa malam Jumaat dah mengajar Ustaz? Orang di masjid bertahlil, beryasin, mengamuk jemaah kan nanti. Jadi itu dia dapat. Yang lain diisikan. Ataupun pembinaan bengol-bengol, bang dah kosong ke bang? Dah ada. Ada. Semua masjid minta, alhamdulillah. Mana yang kami mampu itu dah kami buat. Allahumma salli. Katanya syukur. Dibelait. Ustaz katanya, lihat juga kami sini Ustaz. Kata lihat juga kami sini ni. Duh, malaiku payah katanya kan majlis ilmu. Apalagi di pendalaman. Allahu akbar. Ini alhamdulillah. Terus kawan saya tu Nasrul tu, ialah tukang driving. Yang ustaz seorang ni dapat tidur lagi. Ia tukang driving. Kami seminggu sekali mengajar di pendalaman. Kasihan mesti orang. 12 tahun mualaf belum lurus lagi wudu. Macam mana? Siapa bertanggungjawab tu? Allahu akbar. Diorang memang pusat dakwah membagi sudah berusaha pusat dakwah. Tetapi bis diorang ini yang istilahnya tercicir, yang ada kenderaan. Jadi itulah yang permasalahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam-malam siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari majlis ilmu, Rasulullah jamin, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kelak yaumul qiyamah Allah bagikan mudah ia masuk syurga. Macam mana boleh macam itu? Tadi sudah diterangkan lebih baik daripada 1000 rakaat. Diminta ampun semua yang di langit dan di bumi orang yang berada majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu baru mukaddimah. Bukan baru mukaddimah, itu soal mukaddimah. Kerana tajuk kata ni malam ini ialah silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat dalil silaturahmi ini di dalam surah An-Nisa yang kira-kira berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
yang kira-kira bermaksud, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada jiwa yang satu. Kemudian Allah ciptakan lagi daripada jiwa yang satu itu ada pasangannya. Dan daripada kedua-dua inilah Allah biarkan kamu daripada lelaki dan perempuan yang ramai, hinggalah berjuta-juta kini rupanya. Asal daripada, kata ini berasal daripada Nabi Adam alaihi salam. Betul lah Nabi Adam. Kalau ikut teori Darwin lain. Teori Darwin berasal daripada ambung. Lah, itu mengkali keturunan Darwin lah. Allahu Akbar. Kelirulah kata ni. Kata ni ada kelirulah umat Islam. Kata ni daripada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah ulangi lagi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bih. Tadi sudah Allah suruh perintah bertakwa. Takwalah kepada Allah. Hari kali kedua lagi, bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu meminta. Wal arham, barulah perintah yang ketiga, hubungkan silaturahmi. Innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah ini ke atas kamu, Allah perhati. Indah ada Allah pernah lalai. La sinatu wala naum, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Atau Allah. Kalau kata ni mengelinga yang di sini, sibuk di sini, maka pastilah terlalai yang di sini. Betul? Bukan, kalau Allah bukanlah. Kalau Allah sudah pun contoh sibuk dengan di sini ke majlis kita ni, Allah tidak pernah terlalai orang yang di Mekah. Allah tidak pernah terlalai orang yang di Madinah. Tidak pernah terlalai orang di mana saja. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata ini kan maklumkan di sini, sebelum perintah silaturahmi, Allah perintahkan dua kali, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, baru hubungkan silaturahmi. Apa kan takwa ini? Sebelum masuk kepada silaturahmi, apa dia takwa? Dalam Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, saya mengajar kitab Minhaj ini di Balai Ibadat Mata-Mata. Kata guru kami Habib Mahdali, Dr. Habib Said Al-Mahdali, kalau baca kitab itu jangan kejiwa sangat. Kerana ia pernah dulu membaca kitab itu terus dah, tidak mau keluar bilik lagi. Taubat sudah, tidak mau lagi apa-apa. La ilaha illallah. Membaca kitab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ia terangkan daripada awal sampai akhir apa tujuan kita di dunia ini. Allahu Akbar. Apakah dia takwa ini sebenarnya? Hebatnya takwa ini, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud wal Wasaya Al-Imaniyah, dalam satu kalimah ini, takwa ini terhimpun seluruh kebaikan dunia, terhimpun seluruh kebaikan akhirat. Hanya satu kalimah ini saja. Pasal itu tidak ada pernah ditinggalkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dulu, melainkan berpesan kepada umatnya, bertakwalah, bertakwalah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bertakwalah, bertakwalah. Hebat kalimah takwa ini. Ataupun Allah berpesan, 2 kali pesan, bertakwa. Apakah takwa ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pernah dengar ayat itu? Bila tu? Cuba. Kalau orang dah pernah mendengar, dah datang sembahyang Jumat dah tu maksudnya.
Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bukannya ittaqullah, bukannya sekali, tapi berkali-kali, sebenar-benar takwa. Jangan mati dalam keadaan, dan matilah dalam keadaan Islam. Soalannya, apakah takwa? Ini lah. Takwa, sebelum menjawab kepada takwa tadi, kelebihan yang ada pada takwa ini, everything semua pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan mau jadi mulia, takwa. Paling mulia ialah takwa. Or, apa kata Allah? Semulia-mulia kamu adalah orang yang paling takwa, bukan yang lain. Yang lain tidak ada. Semuanya akan tinggal. Semuanya akan tinggal. Disebutkan Hatim bin Al-Asam, aku mencari kawan sejati. Cari-cari siapa kawan sejati? Pebinian, habis kahwin, habis meninggal, maka tinggallah isteri. Kata ni, isteri sudah dapat keluar rumah sudah, tinggal dalam rumah. Anak sampai liang lahat saja. Anak ikutkah terus ke liang lahat? Nak mau, katanya. Allahu Akbar. Tinggallah seorang diri. Siapa teman sejati? Teman sejati, kata Hatim bin Al-Asam, yang terus mendengani ke dia walaupun di liang lahat, itu kawan sejati. Syekh Nasrul boleh ikut ke liang lahat terus. Dah adalah ustaz mati, ustaz sajalah, dia ikut. Pendalaman okey. Kenapa? Yang hanya kawan sejati ialah amal saleh. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah pendamping kita ni. Yang lain semua tinggal. Semulia-mulia kamu orang yang paling takwa. Kalau kan mau harta, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat apa tu? 1,000 dinar. Ini ayat rezeki ni gitu. Mesti baca bahasa. Apa artinya tu? Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah berikan ia jalan keluar. Kadang-kadang dia tahu apa lagi kan dia buat ni. Sudah buntu sudah. Tapi Allah bagi jalan keluar. Ada saja jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki yang indah diduga-duga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau rezeki, takwa. Mau jalan penyelesaian, takwa. Mau kemuliaan tinggi, takwa. Mau urusan dipermudahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah permudahkan urusannya. Mudah semua. Apa dia? Takwa. Semualah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kemuliaan, harta, semua takwa kepada Allah. Soalannya ialah apa dia takwa? Maka dijawab oleh Imam Ghazali rahimahullah. Bukan saya, Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah, secara mudahnya ialah buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang ditegah. Tinggalkan apa yang ditegah itu dua, maksiat dan berlebih-lebihan. Al-fudul dalam bahasa Arab, al-fudul. Buat apa yang disuruh. Kalau ani saja dipegang, jangan yang lain. Buat yang disuruh, jauhi yang ditegah. Sudah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau sekiranya kerjaku sembahyang, puasa,
Lepas satu, apa yang diwajibkan aku wajibkan, apa yang haram aku haramkan. 4 ani saja wahai Rasulullah. Yang lain malas aku mikir, katanya. Panjanglah cerita. Sahabat tu, 4 ani saya aku pikirkan, sembahyang, puasa, yang kau suruh wajib aku buat, yang haram aku haramkan. Sudah. Adakah engkau jamin aku syurga? Aku mau 4 ani saya, mau banyak belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku mau 4 ani saja. Engkau jamin aku syurga wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Aku jamin kau syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Buat apa yang disuruh Allah, tinggalkan apa yang Allah tegah, barulah masuk kepada silaturahmi. Bila sudah atu kata ni mau, yes, aku mau bertakwa, maka dengan atu kata ni hubungkan silaturahmi, walaupun kadang-kadang macam-macam yang bertentangan dengan fitrah kita ni. Usinku diambil je bah, katanya. Macam mana boleh? Kadang-kadang disebabkan harta pincang keluarga. Ni aku, ya Allah. Aku tak mau, katanya. Walaupun putus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila perasaannya melebihi daripada ketakwaan, habis. Sepatutnya takwa dulu, ikut apa yang diperintah Allah. Jangan pernah memutuskan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, ini kena ingatnya, pegang satu ani pun cukuplah. Jangan terpanjang-panjang. Pegang ani, saya dalil ani, cukup. La yadkhulul jannah man qata'a silaturrahmi. Apa artinya itu? Ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Dia lagi dapat dinafikan. Apa kata ni malam ini? Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk syurga siapa yang memutuskan silaturahmi. Allahu akbar. Hati-hati. Hati-hati. Kerana itu sandarkanlah hati kita ini kepada taat dulu perintah Allah, taat dulu kepada Rasulullah, walaupun marah. Garang mati, damit sudah penglihatan kau ni. Contoh, damit sudah penglihatan kau ni. Bergagal Rasul ni. Kerana dosa, ingat Allah dan Rasulnya, jangan putuskan silaturahmi. Sabar. Kadang-kadang betul, kata ni betul, ya salah. Betul katanya, terus itu je waktunya, ini aku salah ni katanya. Betul, yes, memang kata ni betul. Tetapi ketani yang mengalah, sudah pun kita suarakan macam mana. Masih juga, istilah orang Brunei, menggagahi. Masih juga menggagahi. Akhirnya ketani yang mengalah kerana tidak mahu hubungan silaturahmi terputus. Maka orang yang macam mana ni, kata Rasulullah SAW, kelak di syurga disebabkan ia tidak mahu bertikam lidah. Kelak Allah berikan ia istana di puncak syurga. Ustaz, apatah bezanya tu puncak bawah? Contoh, kalau yang membahas, apa beza puncak di bawah syurga, pertengahan syurga? Apa bezanya di puncak? Jangan tak jauh. Ni di dunia saja pun kalau di puncak, cuba orang lihat masa ni orang hacking bergambar atas puncak. Lawannya lah pandangan. Lawa pandang suka orang atas puncak. Hebat. Lawa. Macam itulah di syurga kelak. Pastilah ada sesuatu yang indah kata ni dapat fikirkan oleh akal kata ni. Syurga, neraka ni indah boleh terfikir oleh akal kata ni masa ni. Itulah syurga. Kalau terfikir, paling hebat, paling termahal, paling tercantik dunia, bukan itulah syurga. Macam itu juga neraka. Sejauh mana kreatifnya ia menyiksa. Kreatif menyiksa, Masya Allah, Tabarakallah. Sejauh mana kreatifnya supaya sakit, bukan itulah neraka. Saya minta ampun, saya bagi contoh saja. Contoh macam mana siksaan api neraka.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah sanggup rasa-rasanya. Ambil pisau cukur, keluarkan daripada plastiknya, keluarkan lidah, sorong-sorong. Terpikir, bukan itulah api neraka. Api neraka lebih jauh lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cuma kan mau ketani masih terpikir benda itu. Tapi api neraka lebih jauh lagi. Allahu Akbar. Hubungkan silaturahmi ini, innamal mu'minuna ikhwah. Siapa yang patut kita ni hubungkan silaturahmi? Kesemuanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu saling bersaudara. Faslihu baina akhawaikum. Maka perbaguskanlah persaudaraan antara kamu. Perbaguskan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwa lagi, dikaitkan silaturahmi dengan takwa. Tadi pun sama dengan takwa. Supaya apa? Supaya kita ni bila ada sesama manusia, sandarkanlah dengan ketakwaan. Seorang isteri dengan suami, kadang-kadang suami ini out juga kadang-kadang. Contoh, arahannya ni dia mengana, pukul 2 suruhnya memasak. Apa ni katanya? Tapi disebabkan takwa kepada Allah, kata Rasulullah, kalau disuruh sujud manusia ni, aku suruh isteri sujud arah laki. Menunjukkan besarnya hak seorang suami itu. Pukul 2 memasaklah saja. Allah sudah suruh. Kalau disandarkan dengan ketakwaan, pukul 2 pagi pun okey. Bang, esok kalau pukul 3 pagi, beritahu sediakan saya udang. Sediakan saya udang, daging ke apa. Tiap hari ada yang masak pukul 2. Macam marah saya kata. Kadang-kadang dia menganak. Tapi kalau disandarkan dengan ketakwaan Allah. Saya akan bagi contoh. Saya nak sekejap lagi insyaAllah. Sudah masuk Isyak. Saya akan bagi contoh. Sayyidina Abu Hurairah pernah suatu ketika seseorang ini berjalan. Di belakangnya ada seseorang. Sayyidina Abu Hurairah pun tanya, siapa belakangmu tu katanya. Oh, belakang ini bapakku katanya. Bapaknya sudah tua. Kan Sayyidina Abu Hurairah, bukan macam itu melayan ibu bapa. Kau yang sepatutnya belakang di belakang, bapa yang di depan. Macam itu juga waktu makan, jangan dulu ambil lauk. Indung dulu ambil lauk. Mana tahu indung kan mau lauk yang kau ambil itu. Dulukan dulu indung. Bah jubah ambil tiap mana bah. Ya Allah katanya. Kena ambil tiap paha. Ya suka paha, kena ambil paha. Allah. Pak, aku mau paha katanya. Tapi disebabkan takwa kepada Allah. Ambil sajalah isi. Macam ustaz ni suka paha saja kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Abu Hurairah, jangan tidur selagi indung bapamu belum tidur. Pastikan dorang tidur dulu. Sudah dorang tidur, baru tak tidur. Kenapa? Mana tahu bis dorang berhajat. Balikan Maggi lah, contoh Maggi. Kau berapa sudah ni? Kau 12. Air jom dorang masih beli Maggi. Kau 12. Takwa kepada Allah. Selama mana bukan maksiat, ikutlah saja. Allah suruh taatlah. Kerana itu disandarkan kepada takwa terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.